Let's see. Kalau siapa yang dah tengok video, kamu akan perasan sebenarnya apa yang saya nak cakap ni sama je. Cuma saya campur BM lah kat sini. Alright, so ada soalan apa-apa tak faham, tanya terus. Okay, saya nak buat dia kiri kanan, saya nak letak dia sekali supaya kamu nampak dengan jelas apa itu homolytic cleavage dengan apa itu heterolytic cleavage. So, soalan saya yang pertama untuk kamu pagi ni, apa itu cleavage sebenarnya? Anybody? Bond breaking. Break. Bond breaking. Alright, break. Cleavage tu dalam bahasa BI sebenarnya adalah breaking. Alright, dia sebenarnya cleavage tu cuma adalah bahasa yang standard sikit lah. So nanti dalam web boleh guna. Alright, so cleavage ni adalah breaking. Apa yang akan kita nak break kat sini adalah bond breaking. So the entire thing yang kita nak bincang, dua-dua yang kita nak bincang dalam slide ini adalah bond breaking. Tapi apa menyebabkan diorang berbeza? Saya ada homolytic, saya ada heterolytic. So dari segi bahasa, kita tengok dari segi bahasa, homolytic adalah sama. Bond breaking same, bond breaking different. Ataupun saya ada bahasa yang lagi tepat, bond breaking equally. Bond breaking non-equally. Alright? Ataupun yang saya guna dalam nota ataupun kalau saya guna dalam YouTube, kalau tak silap saya guna perkataan symmetrically. Betul? Alright? Perkataan symmetrically, perkataan unsymmetrically sama je. Alright? So, tak ada masalah. Dengan kata lain, sekarang satu ikatan. Saya nak putuskan ikatan tersebut. Okay, saya nak putuskan ikatan tersebut. Soalan saya yang kedua. Satu ikatan berapa elektron? Single bond. Dua. Okay, semua orang tahulah. Yang ni kalau tak tahu, tak tahu nak buat apa dah. Semua orang patut tahu yang ni. Satu ikatan standard adalah 2 elektron. Kalau saya pegang kat sini adalah A dengan A. Semua orang tahu ikatan ni terhasil sebab A bagi 1 elektron, A bagi 1 elektron. So A duduk dengan A dapat 2 elektron. Agree? Okay, setuju lah. Itu cara yang kamu belajar kat form 5 dulu. Kat form 5 kamu belajar macam mana nak hasilkan dia. Kat sini kita belajar macam mana nak putuskan ikatan tu. So, kita pergi kepada homolytic dulu. Bila saya kata dia adalah sama rata, bond breaking tu kena equally, kena sama rata. Kenapa kena sama rata? Apa syarat supaya dia boleh putus sama rata? Rasa-rasa? Dia kena ada UV. Dia kena ada 2? Same. Kena ada UV. Same electronegativity. Ifan kalau tak silap saya. Suara Ifan ke suara Izul? Zul. Alright. So, PowerPoint hang and semua benda saya tulis tu dah tak ada. So, sila baca nota anda set sebelum saya tulis balik. Ayah. Sedih. Apa kena Uncle Roger? Kena. I like that guy, man. I like that guy. Walaupun mulut dia, I like that guy sebab ada orang mulut lagi teruk daripada saya lah. Alright. Okay. So bond break non-equally. Okay. So yang saya nak tengok dulu adalah your homolytic. Kita nak fokus pada homolytic dulu sebelum saya bergerak kepada heterolytic. So ada syarat dia seperti yang Izul kata tadi. Syarat pertama dia kena same electronegativity. Siapa kena same electronegativity? The bonding atoms lah. Sebab ikatan tu sekarang dipegang oleh 2 orang. Kalau kamu ada satu ikatan sayang, kamu nak ada satu ikatan, kamu kena ada 2 atom lah untuk pegang dia. Alright, baru ada ikatan tu dipegang. So bonding atom that has same electronegativity. Alright. Electronegativity. Azim, apa tu electronegativity? Kebolehan untuk atom tu tarik elektron lain. Yes. Electronegativity adalah ability, alright, kebolehan untuk atom tu tarik elektron. Okay?
Kalau elektronegativity benda tu tinggi. Negativity. Salah ejak. Negativity. Okay. Kalau elektronegativity benda tu tinggi, bermakna benda tu senang nak jadi negative charge. Alright? Kalau benda tu senang nak jadi negative charge sebab dia senang tarik elektron. So, elektronegativity dia tinggi. Elektronegativity adalah keupayaan untuk tarik elektron. Okay, bahasa Melayu dia. Ni bukan bahasa Melayu standard pun, bahasa Melayu untuk kamu faham. Jangan guna ayat ni dalam exam. So, keupayaan untuk tarik elektron. Kalau bonding atom tu ada keupayaan yang sama rata. Saya ada ikatan. Alright, lepas tu saya ada atom satu, saya atom kedua. Dua-dua atom ni ada daya tarikan yang sama. Saya duk tarik elektron tu sama rata. Sebab saya ada kekuatan yang sama. So, bila saya ada kekuatan yang sama untuk tarik elektron, sebab tu ikatan tu, alright, akan putus sama rata. Sebab dua-dua ni orang yang sama kuat. Orang yang ada keupayaan yang sama kuat. So bila hang main tarik-tarik, tali tu akan putus lah kat tengah. Alright, ataupun hang tak bergerak lah. So yang tu satu, same electronegativity. Thank you. Dan bila dia adalah same electronegativity, ikatan ini, this bond, kita akan panggil what type of bond? Anybody? Non-polar bond. Non-polar bond. Covalent, yes, Azim, of course covalent. The moment kita sharing mesti adalah covalent lah. Betul. Kalau kita kongsi ikatan mesti adalah covalent. Apa yang Soleha kata betul? Non-polar bond. Dia mesti akan hasilkan satu benda kita panggil non-polar bond. Apa maksud non-polar bond? Bermakna dia tak ada siapa yang pegang positif atau negatif dari awal. Dan non-polar bond akan berlaku bila dia ada same electronegativity. Nak senang, siapa akan ada same electronegativity? Contoh, kalau dia pegang atom yang sama. Sebab tu tadi bila Miss Wong bagi contoh, saya bagi A dengan A. Kenapa saya bagi A dengan A? Sebab bila dia adalah A dengan A, dia orang yang sama. Dia kalau orang yang sama, daya tarikan mesti sama lah. Betul? Tak nak BR, tak nak A dengan A. Hydrogen. Tak suka juga chlorine. Dengan kata lain, kalau selalunya dia adalah orang yang sama. Orang yang sama terikat. Alright, ikatan ini mesti adalah non-polar. Ikatan ini mesti adalah non-polar sebab daya tarikan diorang sama. Dan bila daya tarikan diorang sama, ikatan ni nak putus. Elektron dalam ni akan bagi soang. Nampak? Alright, dia akan bagi soang-soang sebab tak ada siapa lebih kuat. Kenapa seorang kena ambil dua? Tak ada. Dua-dua sama kuat. Kat sini kita cerita sama kuat. Bila dua-dua orang sama kuat, kita akan bagi kiri seorang, kanan seorang. Habis. Kenapa seorang? Cerita balik. Saya suka guna BR sebab dalam amali minggu lepas kamu guna bromid. Alright, so kita guna bromid. Kenapa kiri dapat seorang, kanan dapat seorang? Sebab atas ikatan, saya ada dua elektron. So bila ada dua elektron atas ni dan kiri kanan atom saya nak putus, duduk nak tarik, alright, nak putus. Saya tak boleh nak putuskan pen saya, rosak pen aku saya. Alright, so ni tak nampak pula lidi dia. So ni lidi dia, so kalau saya ada tarik kiri kanan like this, dia akan putus sama rata. Alright, dia tak akan pergi ke arah siapa-siapa, dia akan putus sama rata. Bila dia putus sama rata, seorang akan dapat satu. Okay, seorang akan dapat satu sebab dia sama kuat. Therefore, what type of arrow we will be using on top? Single-headed arrow. Single-headed arrow. Lagi? Half-headed. Half-headed. Saya tak tahu adakah nama arrow tu seperti apa yang saya cakap, tapi saya selalu panggil dia half-headed. Senang. Half-headed sebab kamu kalau perasan, arrow saya adalah daripada ikatan separuh sahaja. Nampak kepala dia? Yang ni pun sama daripada ikatan separuh sahaja. Arrow ni sangat penting. Arrow ni sangat-sangat penting. Bukan penting sikit-sikit. Okay? So, arrow ni adalah half-headed. Kenapa half-headed? Soalan saya. Syakira? Sebab dia masuk satu elektron. Nadira kata sebab dia hanya bergerakkan satu elektron. Bukan masuk ya, kita tak masukkan siapa-siapa. Kita keluarkan elektron tu sayang. Kita keluarkan elektron tu daripada ikatan. So, half-headed arrow sebab pergerakan satu elektron. So, kat sini sebenarnya satu elektron bergerak ke kiri, satu elektron bergerak ke kanan. Setuju setakat ni? Alright, ingat ya benda ni kita akan sebab kita akan jumpa balik benda ni kat chapter 2 nanti.
So bila saya jumpa balik kat chapter 2, hampa tak boleh jawab, hampa jaga. Okay, so saya ajar siap-siap sekarang. Kita akan jumpa balik. So, kalau saya ada benda ni sekarang half-headed, alright, apa next soalan saya adalah apa yang akan terhasil? What would be the product produced? PR negatif. Aziz? Ion bromide. Ion? Tak ada ion? Free radical. Izzul kata free radical. Ion atau free radical? Aisyah? Aisyah Adibah? Free radical. Free radical. Kita akan hasilkan free radical. Saya tak pasti kamu pernah jumpa tak free radical kat form 5. Kita akan hasilkan free radical dan cara kita tulis free radical. Br dot. Apa itu dot? Dot ni datang dari mana? Elektron tadi. Alright, dot ni datang daripada elektron tadi. So, bila dot tu adalah markah, dot tu adalah represent something. Dot tu represent elektron yang kamu dapat satu tadi. Tolong jangan letak dot tu macam ni. Saya letak dah dot tu. Tak nampak kan? Macam mana hampa hantar kat aku dalam exam macam ni lah. So bila dot tu adalah something, dot tu adalah something yang significant, something yang obvious, something yang akan menyebabkan jawapan kamu salah atau betul. Tolong tarik lalat dia tu letak besar sikit. Okay? Selalu kita jumpa, dia letak dot. Dot dia macam ni, dot dia, dot. Habis dot. Aku ketuk kepala aku. Okay? Apa gelak sekarang? Kita tengok nanti buat ke tak nah. Kalau buat aku suruh aku beli kertas mahjong, hampa dot kan atas kertas mahjong tu sampai kertas mahjong tu jadi hitam. Okay? Question so far? Senang. I spend time, saya guna masa yang panjang untuk bincang homoletik sebab semua yang saya bincang di homoletik akan terbalik dalam hetero. Alright, dia hanya terbalik dalam hetero. Kalau homoletik adalah bond break equally, heterolitik adalah bond break non-equally ataupun dengan kata lain dia break unsymmetrically. Kalau tadi ikatan akan putus sama rata, seorang dapat kiri dapat satu, kanan dapat satu. Apa jadi dalam hetero? Dia akan pecah tak sama rata. Alright, ikatan akan putus tak sama rata. Kalau tadi dia putus sama rata sebab same electronegativity. Kat sini sebab bonding atom has different electronegativity. Alright, bonding atoms has different electronegativity. Itu adalah reason dia. Dia ada daya tarikan elektron yang berbeza. Bila daya tarikan elektron dia berbeza, bermakna dia akan hasilkan polar bond. Setuju? Tak sama. Seorang kuat, seorang lemah. Okay? Seorang kuat, seorang lemah. So contoh yang saya boleh bagi, contoh yang paling senang. Yang kamu biasa jumpa. HBr. One of the thing bila kamu tengok HBr, kenapa saya kata dia adalah dua orang yang mempunyai daya tarikan yang berbeza, H dengan Br. Siapa selalu, adakah dia orang akan jadi negatif-negatif atau positif-positif? Tak kan? Sebab kamu tengok HBr, kamu nampak satu, kamu nampak dah weh, dia orang adalah atom yang berbeza. Dan dalam otak kamu bila jumpa H, apa selalu pegang Br. Alright, satu kamu nampak dah weh, dia orang adalah atom yang berbeza. Dan dalam otak kamu bila jumpa HBr, siapa selalu pegang negatif? Br. Thank you. Alright, thank you atas pergerakan mulut anda yang kecil tu. So Br selalu jadi negatif. Br akan selalu jadi negatif, dengan kata lain hidrogen selalu jadi positif. Pernah jumpa simbol macam ni? Partially positive, partially negative. Kenapa partially positive, partially negative? Sebab elektron yang saya ada tu memang cenderung dan duduk ke arah Br. Ikatan tak putus lagi. Ikatan teacher ada lagi tau. Tapi look at macam mana saya letak titik merah tu. Titik merah saya memang cenderung ke arah Br. Elektron memang akan tertarik ke arah Br sebab Br mempunyai electronegativity yang tinggi. Daya tarikan dia terhadap elektron tinggi. Sebab tu dia wujud partially negative, partially positive. Walaupun ikatan tak putus lagi. Dan sekarang saya nak putuskan ikatan tu. Kita nak putuskan ikatan tu akan bergerak daripada ikatan, dua-dua elektron bergerak ke Br. And look at the arrow that Miss Wong using.
the arrow that I am using right now is a full-headed arrow. Alright? Dan dia hanya perlu bergerak ke satu side daripada bond, daripada ikatan bergerak ke BR menggunakan full-headed arrow. Same reason. Sebab full-headed arrow membawa maksud 2 elektron. Dan atas ikatan saya, satu ikatan ni memang 2 elektron je. So mana boleh ada 2 arrow? Satu arrow tu dah gerakkan dua-dua. Nampak? Okay? So that is your 2 electron that move to BR. Kalau tadi ikatan tak putus lagi, kita panggil dia partially negative, partially positive. Kalau ikatan dah putus, benda tu duduk H, BR duduk BR. Kita panggil produk tu apa? Wani? Zwani? Zwani? Zwani line tak okey. Nadira? Miss, boleh ulang tak? Saya tak dengar. Okay. Kalau sekarang dia adalah partially positive, partially negative, and then dua-dua elektron bergerak kepada BR. Produk apa yang terhasil di hujung? H plus dengan BR negatif. Miss. Thank you. Betul. Kita akan hasilkan H plus obviously dengan BR minus. Kita akan hasilkan H plus dan BR minus. Sebab elektron daripada H dah bagi kat BR, BR dapat dua-dua, so BR jadi minus. H kehilangan elektron, so H jadi positif. Dan kita wujudlah nama cation and ion. Setuju? Ada soalan ke setakat ni? Benda senang Tapi kita akan jumpa benda ni sepanjang semester nanti. Kita akan jumpa homolitik di chapter 2, kita akan jumpa heterolitik di chapter 3, chapter 4. Kita akan jumpa benda ni balik. So saya nak kamu faham betul-betul. Dia basically semua yang kita belajar dalam topik 1 ni, kita akan jumpa balik dalam semua topik. Nama pun Introduction of Organic Chemistry. Lepas tu the entire semester hang belajar Organic Chemistry. Memang hang akan jumpa balik Alright. Miss. Yalah. Ya. Dia akan guna elemen yang sama je ke dia boleh guna semua elemen? Elemen untuk homolitik ke heterolitik? Untuk ni lah, untuk Oh, maksud kamu untuk tunjuk example tu? Untuk tunjuk example tu kan maksud Irfan? untuk soalan, untuk macam soalan untuk topik ni dia boleh guna elemen yang sama je ke dia guna boleh guna semua? Dia boleh guna semua. Okay? Dia boleh guna semua. Saya, bila dia minta contoh kat sini, saya suka bagi BR dengan HBr. Antara example favourite saya. Sebab satu, sebab saya malas nak fikir lah kan. Kedua, senang. Benda yang kamu biasa jumpa. Alright? Benda yang kamu biasa jumpa dan kalau dia minta contoh. Sebab dia minta ni sekarang, dia minta differences. Dan dia minta one example. Betul? So bila dia minta differences dengan one example, tak payah fikir yang susah-susah. Bagi je example BR dengan HBr. Kalau tak suka BR, kamu guna CL. Kat sini gunalah HCl. Senang. Alright? Of course, kalau Irfan kata saya nak guna BR kat sini, tapi kat sini saya nak guna HCl, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Alright, boleh. Sila tunjuk kepandaian anda semaksimum yang mungkin. Betul, boleh. Tak ada masalah. Okay? So, this is generally about homolytic and heterolytic. Soalan tutorial kamu memang minta differences. Bila soalan tutorial kamu memang minta differences, minta tolong satu je, buat dalam table. Buat seperti apa yang saya tengah buat dalam table. Kenapa buat dalam table? Kamu nampak tak kiri kanan tu sebenarnya bertentangan je maksudnya? Hang tak payah fikir dua kali weh, hang fikir sekali je. Hang fikir untuk homolytic, lepas tu hetero tu hang terbalikkan je. Dapat markah. Bayangkan kalau kamu tak buat dalam table, hang nak tulis ayat, tak payah. Pening, saigi hang pun pening, yang tanda pun pening. Boleh buat dalam table dengan syarat ayat lengkap. Okay, boleh buat dalam table, tak ada masalah. Buat dalam table. Senang. Okay, question so far?
Nadira? Alright, okay. Cuma equation tu yang saya nak betulkan. Equation tu saya nak lengkapkan sedikit. Cara nak tulis equation yang betul adalah biasanya kita tulis dari kiri ke kanan lah. Untuk homolytic, arrow half-headed ke BR, arrow half-headed ke BR. Lepas tu kamu akan ada full-headed arrow. Yang ni sentiasa full-headed arrow tau. Sebab yang ni menunjukkan equation kamu bergerak dari kiri ke kanan. Bila saya kata half-headed, half-headed yang teacher maksudkan hanya adalah half-headed yang menunjukkan pergerakan elektron. This one. This one half-headed. Okay, this one half-headed. So yang ni mesti adalah full-headed. And then next, saya ada HBr tadi. So saya ada nak hasilkan H plus dengan Br minus. Elektron kena bergerak ke Br, full-headed arrow. Arrow adalah orang yang dapat markah kat sini. Sila tunjuk arrow dengan betul. Arrow warna merah yang saya letak tu sebenarnya markah dia. Alright, Azim, kenapa Azim? Ngantuk. Isang. Hang ada minyak. Hidup minyak angin. Oh, Hidup minyak angin. Ada sakit apa-apa tu hang mengantuk tak gaban ni. Okay, since Azim mengantuk, so soalan kita bagi ke Azim lah kan supaya otak dia jalan sikit. Azim, equation saya sekarang betul dah. Tapi ada satu equation tu tak lengkap dan kekurangan satu benda. Ada equation 1, equation 2. Equation mana yang tak lengkap dan apa yang kurang? Benda yang sangat penting. Tak ada memang hilang, tak dapat makan. Azim? 2. Nombor 2, apa yang hilang? KBR tu tak ada dot. Kat BR mana boleh ada dot? Dia anion. Dia bukan free radical, dia cation and ion. Saya dengar ada orang buka mic. Nadira? UV. Saya tengok tak ada apa. UV. Oh, UV tak ada. Yes. UV pada equation 1 ke 2? 2 dia. 1 ke 2? Equation 1. Thank you Aisyah. 1. Jadi tadi memang kat table saya tak tanya. Saja saya tak nak tanya. Sebab saya nak tunjuk kat sini. Nak tengok otak apa jalan ke tak. Thank you Aisyah. So over here, perbezaan satu lagi dalam homolytic dengan heterolitic adalah kehadiran UV. Kehadiran UV akan jadi sangat-sangat penting dalam homolytic cleavage, your free radical. Okay, sangat penting. Bila saya kata sangat penting, kalau tadi saya tulis equation ni tanpa UV tak ada, equation ni salah. Sebab dia takkan berlaku. Alright, dia takkan berlaku tanpa kehadiran UV. Function of UV over here. Alright, function of UV over here adalah provide energy for homolytic cleavage. Dia adalah tenaga, sumbangan tenaga untuk homolytic cleavage ni. Dengan kata lain, kalau UV tak ada, ikatan ni takkan putus weh. BR akan duduk dengan tenteram sampai kita orang tak ada. Sampai saya tak ada, pun panjang umur. Sampai saya mati pun BR akan duduk tenteram. Kalau tak ada cahaya matahari. Alright? Sebab tu kalau kamu buat lab, kalau kamu ada buat amali minggu lepas, kamu ada guna BR2 kan? Kamu akan perasan BR2 kamu duduk dalam botol kaca hitam dan juga dia duduk dalam film carbon. Betul? Sebab kita nak kurangkan cahaya yang dia expose. So cahaya sangat penting kat sini. Okay, cahaya sangat-sangat penting. Bukan penting sikit-sikit. Wajib kena ada. Alright, question so far? Ni equation lengkap sebab soalan minta equation, so ni equation lengkap dengan kehadiran UV wajib. Ingat satu je, ada free radical. Kalau dia adalah half-headed arrow, kalau dia ada free radical, UV mesti kena ada. Mesti. Ni kawan baik satu package. Tahu? Kalau pergi order KFC ni snack plate. Okay, ni adalah roti dia. Tak sah kalau hampa beli KFC snack plate tak ada roti tu. Lapar pula aku. Okay. Next. Sikit je next dia sebelum kita bergerak kepada electrophile, nucleophile semua tu. Your cation and ion over here, dia keluar sebagai soalan semester lepas dalam final kamu kalau tak silap saya.
Dia ada satu soalan tanya what is cation, what is anion. Betul. Define kalau kamu ingat lah. Alright, tak ingat salah dah tu aku rasa. Dan saya tanda kertas dan agak ramai yang salah. Dan saya sangat kecewa lah. Okay, sangat kecewa. So, bukan kelas kamu, saya tak tahu kelas. Kita tak tahu budak tu siapa. Saya tak sure pun budak college kita ke tak. So, saya sangat kecewa lah. Dan bila dia ada budak salah, mungkin budak saya pun salah. Okay, so saya nak ajar cara yang kurang bijak. Tapi cikgu saya ajar dulu masa saya budak. Macam mana nak hafal cation tu adalah positif. Cat, ion, ada T. Tak tahulah, cikgu saya ajar dulu dan saya guna cara ni untuk hafal. Tapi saya sekarang tak guna dah cara ni. Sekarang saya pandai dah sikit, dulu tak pandai. Yelah, Abi kalau sekarang apa hafal macam ni, apa nak dengar cakap aku. Cat ion ada T, so dia positif. N ion, I negatif. Cikgu saya ajar dulu macam ni. Saya tak nak jumpa siapa-siapa terbalik cat ion dengan anion. Faham? Kamu belajar benda ni dari form 1 dulu hari tu, betul hampa duduk salah lagi. Okay? Macam kalau mak kamu ajar makan dari umur berapa bulan tu sampai sekarang, makan tak guna mulut, makan guna hidung. Macam tu konsep dia. Duduk salah lagi. Apa. Makan pandai lah. Mak ajar buka mulut, sekali je. Sampai sekarang duduk buka mulut, nak makan. Ada makan guna kaki kau. Alright. So that is the differences between homolytic dan heterolytic. Senang lah. Tak ada apa. Sangat senang. Okay, next kita nak bergerak kepada benda kedua kita hari ni. Apa itu free radical, electrophile, nucleophile? Yang ni benda penting lah. Saya nak bincang free radical dulu sebab dia pelik sikit, dia duduk sorang-sorang. So kita bincang free radical dulu. Electrophile dengan nucleophile kita bincang sekali nanti. So free radical. Pertama, dia adalah hasil daripada homolytic. Okay, dia duduk sorang-sorang. Kalau homolytic, mesti free radical. So, apa syarat pasal homolytic? Kat homolytic tadilah. Alright? Dia mesti adalah non-polar bond sebab dia same electron negativity, yang tu semua kat situ. Alright? Dan, dia akan pegang single unpaired electron. Single unpaired electron adalah tai lalat kamu. Alright? Tai lalat yang kamu pegang, Br dot. That is your single unpaired electron. Okay, that is your free radical. Dia hasil daripada half-headed arrow, dia perlu kehadiran UV untuk hasilkan dia. Semua tu adalah sebenarnya pada homolytic cleavage. So semua benda yang kita bincang pada homolytic cleavage adalah berkaitan dengan free radical. Okay, saya tak nak ulang dah. Semua yang kamu belajar kat free homolytic lah. Half-headed arrow, non-polar bond, same electronegativity, all that. Make sense? Okay, so tak ada apa nak bincang kat sini. Tak payah eja salah lah. Kalau free radical pun apa eja salah, aku nak buat apa lagi? Betul Azim? Azim ni macam budak saya, dia seorang dulu. Ngantuk. Memang kerja dia masuk kelas ngantuk. Azim buat apa malam-malam Azim? Buat homework. Ya kau, ni pun aku nak bagi homework ni. Cuti lama kan? Alright, ni pun saya nak bagi homework. Tak banyak, sikit dah. Okay. Over here. Ifan duduk dengan siapa? Haikal. Basit Adam. Basit, Haikal mana Basit? Kat bilik Ifan. Ya. Tak, I mean, Haikal kat mana Haikal? Tak tahu dah Miss. Kau nak kena dengan aku ni. Tak apa, minggu depan aku pergi college. Aku cari sampai kat bilik. Where we are? Electrophile dengan nucleophile. So, yang ni kita nak bezakan dia. Bagi tahu dulu apa yang kamu tahu pasal electrophile. Basit? Ya Madam. Ya Miss. Apa tu electrophile? Apa yang kamu tahu pasal electrophile? Moyak ni aromatic compound. Aromatic compound. Aromatic compound adalah electrophile. No, aromatic compound bukan electrophile.
The electron loving. Electron loving. I kind of like that. Kita mula dengan electron loving. Do you know that your electrophile? Apa maksud electro dengan foul kat sini? Electrophile sebenarnya adalah electron loving. Actually. Alright. So ada Miss Wong foul kat sini? Alright. Tak faham maksud aku, tak apa. Joke aku tinggi sangat. So, electrophile sebenarnya adalah electron loving. Bahasa Melayu dia suka elektron. Dan semua orang tahu elektron kat sini pegang negative charge. So soalan seterusnya, siapa yang akan suka elektron? Ni kalau saya tak panggil nama yang akan buka mic, Azim, Izul, Nadira, lepas tu Soleha mungkin kadang-kadang. Lepas tu yang lain, kelas ni macam tak ada orang lain. Wan akan jawab tapi saya kena baca bibir dia. Dia tak buka mic. Yang lain mana yang lain? Salsabila? Salsabila? Siapa yang akan suka elektron sayang? Ya, Sazal? Siapa yang akan suka elektron? Yasmin? Alia Ayuni? Anybody? Siapa yang akan suka elektron? Ni ada. Elemen yang tinggi electronegativity. Yang tinggi electronegativity, okay. Elemen yang tinggi electronegativity, daya tarikan electronegativity dia tinggi. Lagi? Electrophilia. Yang not enough electron. Azim? Yang not enough electron. Yang not enough electron ataupun yang kekurangan elektron. Alright? So siapa yang akan suka elektron? Orang yang kurang elektron. Okay? Electrophile adalah dia suka elektron. So siapa yang akan suka elektron? Orang yang kurang elektron. Siapa yang akan cari duit tak berhenti? Orang yang kekurangan duit, orang yang tak cukup. Alright? So dia akan cuba untuk cari banyak lah. Alright, orang yang kekurangan kasih sayang, dia akan pergi cari kasih sayang lah. Okay? So siapa yang akan suka elektron? Orang yang tak cukup. Apa yang Ifan cakap betul. Siapa yang suka elektron? Orang yang electronegativity tinggi. Betul juga. Orang yang boleh tarik elektron. Okay? Dan bila orang yang kekurangan elektron ini, siapa yang akan jadi orang yang kekurangan elektron? Cat ion. Your positive charge ion. Alright? Your positive charge ion adalah orang yang akan tarik elektron. Kenapa saya guna perkataan orang yang tarik elektron? Sebab saya sekarang positive charge. Cat ion saya positive charge. Lepas tu saya ada elektron yang negatif. Positif, negatif. Magnet kutub utara, kutub selatan. Baru dia akan tertarik. Alright, konsep yang kita akan belajar nanti bila kamu dengar, positif sentiasa dengan negatif, negatif sentiasa dengan positif. Itu syarat dia. Alright. So sekarang saya kata dia electron loving, dia suka elektron. Siapa yang akan suka? Orang yang positif charge. Okay, satu. Contoh orang yang positif charge. C positif, H positif yang kamu biasa jumpa. Alright. And O2 positif. Orang yang kamu biasa jumpa positif charge tu straight away. Dia mesti suka kat elektron. Sebab dia positif. Dia tak suka pun elektron akan bergerak kat dia weh. Magnet, konsep magnet. Saya letak kutub utara, saya letak kutub selatan. Han tak buat apa pun, magnet tu akan tertarik. Betul? Same thing.
Saya ada positive charge, saya ada negative charge. Hang tak payah buat apa pun, elektron tu akan kat dia. Alright, dia akan bergerak kat dia. So, selain daripada cation, anion, siapa lagi adalah orang yang kekurangan elektron? Dalam jadual kamu tu saya bagi contoh. Okay? Siapa lagi? Lewis acid. Aziz? Lewis acid. Lewis acid. Alright, ataupun bahasa Lewis acid tu betul ya, tak bila elok saya senang je. Orang yang pegang incomplete octet. Ingat tak incomplete octet? Ataupun ingat tak octet? Octet tu berapa elektron? 8. Izzul kata 8. Kamu belajar dulu, octet adalah 8. Last semester kat topik chemical bonding, kamu belajar incomplete octet, odd number octet, expanded octet. Betul? Alright, kalau ingat, incomplete octet adalah orang yang tak cukup 8 elektron. Nampak tak perkataan tak cukup elektron? Alright, your Lewis acid adalah orang yang tak cukup elektron, tak cukup 8 elektron. Bila dia tak cukup 8 elektron sayang, bermakna dia kumpulan yang kekurangan elektron lah. Dia ada tempat kosong lagi. Dia ada tempat kosong lagi elektron nak masuk. So, antara Lewis acid yang kamu ada dalam nota kamu, saya rasa BF3. Apa lagi ya? BF3. CL3. CL3. BCl3. PH3 tau, dia ada lone pair. Adalah dalam nota kamu. Yang saya bagi dalam nota tu yang biasa keluar. Okay. So, dia incomplete octet. Incomplete octet ingat Lewis acid sebab dia tak cukup elektron. Okay. So, ni adalah orang yang suka pada elektron lah. Dia mesti suka pada elektron. Next, lagi. Apa lagi? Ada seorang lagi. Oxidizing agent. Oxidizing agent ni nanti saya akan tunjuk example. Bila saya tunjuk example, kamu akan nampak kenapa Br2 dengan Cl2 adalah electrophile. Mungkin sekarang kamu akan fikir, teacher, Br bukan selalu minus ke? Kenapa dia akan duduk bawah positif? Alright? So tak apa, jangan risau, nanti kita akan bincang. Okay? Dan satu lagi di bawah sekali dalam table kamu adalah electrophilic site dengan nucleophilic site. Yang tu saya nak bincang set lagi di slide yang satu lagi. Okay? Kita nak bincang general dulu. So electrophile generally dia adalah orang yang suka elektron. Siapa yang akan suka elektron? Orang yang kekurangan elektron, orang yang tak cukup elektron. Tu adalah orang yang akan pegang ataupun orang yang kita panggil sebagai electrophile. Sekali lagi, cikgu saya ajar dulu. Electrophile. Positive charge. So semua yang kamu jumpa positive charge itu adalah electrophile. Straight away sayang, kalau dia bagi yang charge memang hang tutup mata boleh kena jawab. Tutup mata tak boleh jawab soalan weh, tipu je. Tak payah guna otak boleh jawab. Yang tu logik. Tutup mata tak boleh jawab, tak nampak soalan. So, kalau dia positive charge straight away dia electrophile. Tak payah fikir. Vice versa, nucleophile. Nucleophile negatif. Alright? So kenapa nucleophile tu adalah negatif? Kalau electrophile adalah electro-loving. Nucleophile tu apa? Phile tu loving juga. Dia suka apa? Dia suka nucleus. Dia adalah nucleus loving. Siapa yang duduk dalam nucleus? Proton. Proton yang positive charge duduk dalam nucleus. Dengan kata lain, nucleophile adalah orang yang suka pada positive charge. Kenapa dia suka positive charge? Sebab dia adalah tak ada konsep tak cukup, dia lebih. Sebab dia lebih elektron. Bila dia lebih elektron, dia akan pegang negative charge. Nampak tak? Dia suka pada positive charge sebab dia adalah orang yang lebih elektron. Bila dia orang yang lebih elektron, dia jadi negative charge. Balik kepada konsep yang paling asas. Negatif akan sentiasa tertarik pada positif. So sekarang kalau saya adalah orang yang lebih elektron, negatif. Lepas tu saya jumpa apa-apa yang positif saya akan ambil. Alright, tu konsep dia.
positif sentiasa dengan negatif, negatif sentiasa dengan positif. Senang je konsep dia. Okay, jangan fikir susah sangat. Next, kalau dia adalah orang yang lebih elektron, straight away dia mesti adalah orang-orang anion yang kita bincang tadi. The negative charge aja. Semua yang kamu jumpa negative charge, apa negative charge yang hang biasa jumpa? OH minus, Cl minus, Br minus, C minus. Semua negative charge yang hang jumpa dalam dunia ni akan kita panggil nucleophile. Alright, semua negative charge tu adalah nucleophile. Straight away sebab dia adalah anion. Kalau tadi incomplete octet adalah tak cukup 8. Siapa akan jadi orang yang lebih daripada 8? Senang. Lewis base. Alright, saya rasa dalam nota kamu dia tulis Lewis bases. Apa sebenarnya Lewis base tu Orang yang pegang lone pair. Ingat tak lone pair? Lone pair, amonia. Alright, yang pegang 2 titik yang tak guna tu, kamu ada H2O. Yang pegang 2 pasang titik yang tak guna tu, that is your lone pair. Apa maksud lone pair? Kita tak guna lagi elektron tu Bayangkan, elektron hang lebih sampai saya tak guna lagi dalam ikatan. Kenapa boleh tak guna? Sebab elektron tu lebih. Alright, elektron tu tak dan, kita tak dan nak guna lagi. Alright, so dia duduk kat situ, tak buat apa, tak buat kerja lagi elektron hang. So elektron kat sini sebenarnya lebih lah. So elektron lebih ni akan menyebabkan dia jadi negative charge. Dia cenderung ke negative charge. Okay, dia cenderung ke negative charge. Sebab tu dia jadi nucleophile. Okay. Satu je yang kamu kena ingat. Tak payah ingat susah-susah. Electrophile semua yang pegang positif, semua yang tak cukup elektron. Nucleophile semua yang pegang negatif dan semua yang lebih elektron. Itu je. Alright. Kalau kamu tanya saya, kenapa ke benda yang dalam table tu? I mean, kalau hang mampu hafal, hang hafal lah. Kalau saya tak hafal. Saya hafal konsep je. Electrophile, positif. Tak cukup elektron. Nucleophile, negatif. Lebih elektron. Saya hafal macam tu je. Alright. Saya jenis malas nak hafal. Apa kalau rajin nak hafal ya? Hafal lah. Tahu lah. Beritahu lah. Azim okey Azim. Lama tak panggil nama Azim. Saya ambil Azim tidur apa. Lama-lama Azim mata terbuka. Buka lagi. Alright, buka lagi. Bagus. Alright, setakat ni soalan. Sayang, benda ni sangat-sangat penting. Haikal, kenapa lambat? Haikal ada ke? Haikal hanya buka phone je tu? Sebab Basit call. Basit kata, woi, Miss Wan cari hang weh. Lepas tu dia pun tengah tidur lagi atas katil. Lepas tu dia pun join lagu Google tu. Dengan phone dia duduk kat tepi tapi dia tengah tidur lagi tu. Ada. Dan ada. Sihat Alif? Dia bila budak saya tak ada sekarang, saya risau tau. Takut kena COVID. Ke tak tahu hidup ke tak lagi. So jangan ponting kelas. Saya risau. Alright, kadang-kadang masuk kelas tu adalah menunjukkan kesihatan anda pada optimum. Bukan sebab pun. Kimia tak payah belajar, kimia tak ada apa kan tak minat. Semua benda pun tak minat. Alright, minat saya? Tak apa, tak payah minat saya. Okay. So, electrophilic site dengan nucleophilic site. Benda last yang kita nak bincang. Kenapa saya nak bincang dia lain? Sebab saya nak kamu nampak dengan jelas. Pertama, philic dengan phile. Jangan terbalik. Philic adalah kata kerja. Philic adalah kata kerja. So, dalam bahasa, dalam YouTube saya guna perkataan, dia nama proses. Nama proses, nama tempat. Okay. Electrophile tadi adalah nama orang tu. Orang yang tak cukup elektron. Alright? Orang yang kekurangan elektron. Orang yang lebih elektron. Tu nama orang tu, kata nama. Okay? So ingat yang tu Jangan salah. Ni saya akan tekankan lagi. Electrophilic site dalam silibus kita. Tak payah fikir banyak-banyak. Dia adalah C double bond O, COH
dengan CX. Okay, X ni saya nak kembangkan sedikit. X ni adalah boleh jadi fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay. Nama pun electrophilic site. Electrophilic site adalah kawasan, alright, kawasan tak cukup elektron. Kawasan yang tak cukup elektron, bahasa lain, kawasan positif. Alright, kawasan yang positif. So kat sini, kenapa saya hanya bagi 3 ni adalah 3 ni je yang akan jadi kawasan positif partially positive carbon, partially negative oxygen, partially positive carbon, partially negative oxygen, positive, negative. Okay? So kat sini nampak obvious kot kawasan apa yang kita nak fokus. Kawasan positif ini yang saya highlight ini adalah kawasan electrophilic site. This is your electrophilic site. So dalam silibus kita tak ada orang lain. Kita tak belajar orang lain. Jumpa je C double bond O, dia adalah electrophilic site. Mungkin kamu kata, kenapa tak tengok pada O? Sebab O tu akan berubah nanti. Bila kita buat contoh, kamu akan perasan O ni akan ubah, OH ni akan ubah, X ni akan ubah. Dia tak kekal. Dia takkan kekal. Dia akan diganti dengan orang lain, dia akan dibuang, dia akan yelah yang tu lah, dia akan diganti, dia akan dibuang. So kalau dia diganti dan dia dibuang, dia tak kekal dah. Yang kekal kat situ hanya adalah C yang pegang partially positive. So kawasan yang kekal je lah kita tengok. Okay? So electrophilic site tak ada orang lain. Electrophilic site mesti adalah C positif yang duduk dengan double bond O, C positif yang duduk dengan OH, C positif yang duduk dengan fluorine, chlorine, bromine atau iodine. Okay? Alright? Next. Nucleophilic site. Nucleo, negatif. So kawasan yang negatif adalah kawasan yang kaya dengan elektron. Alright, adalah kawasan yang kaya dengan elektron. Ada 3 je yang biasa kita jumpa, double bond, triple bond, benzene ring. Kawasan kaya dengan elektron. Alright, very very electron rich, sangat kaya dengan elektron. Sebab apa? Sebab nucleophile adalah kawasan yang negatif, kawasan yang banyak elektron. So, banyak elektron adalah double bond, triple bond, benzene ring. Weh, benzene ring ni kaya gila weh. Kaya gila. Macam mana kita nak tahu dia kaya dengan elektron? Sebab dia ada multiple bond. Kalau satu single bond adalah 2 elektron. Double bond ada 4 elektron sayang. Triple bond ada 6 elektron yang lebih. Kat sini ada 6 elektron lebih. Banyak kalau biasa orang pegang 2 je. Yang ni pegang 4, yang ni pegang 6, yang ni pegang lagi banyak. So yang ni akan jadi kawasan yang kaya dengan elektron. So dia akan jadi nucleophilic site. Dan dalam silibus kamu takkan keluar lain yang ni je. Sebab tu saya letak kiri kanan macam ni. Saya nak kamu ingat, saya nak kamu nampak benda ni. Ingat ya, electropositive, nucleonegative. Electro, orang yang miskin dengan elektron. Nucleo adalah orang yang kaya dengan elektron. Ingat yang tu. Okay, satu miskin, satu kaya. Dengan elektron. Yang tu cara paling senang nak hafal. Soalan setakat ni? Azim ni kalau aku ada apa tu, jarum yang saya letak kafein pure dalam tu, aku rasa Azim duk gantuk juga lagi ni. Azim punya level bukan kena minum kopi lah, Azim punya level tak tahu nak buat apa lah. Dah minum Nescafe aja. Tak payahlah Nescafe tu untuk hang tak ada function. Tak buat apa. Alright. Tak, certain orang dia memang macam tu. Saya kesian. Dia bukan tak nak belajar tu. Saya kesian. Tu Azim. Alright. Just trying very very best. Kita panggil sikit orang yang tak dengar suara lagi hari ni. Alia. Alia Zahira. Saya nak tahu amonia ni electrophile atau nucleophile? Alia. Nucleophile, Miss. Kenapa nucleophile? Dia leverage.
Lewis basis. Dia Lewis basis. Yang saya bagi dalam table tu, saya rasa yang kamu nak kena hafal pun yang Lewis basis dengan Lewis acid je kot. Yang lain tu sebenarnya tak payah nak kata hafal, kamu patut tahu dah. Alright, saya ada cara saya nak ajar nanti, tak payah hafal pun untuk jawab soalan. Ada cara. Saya bila kita buat soalan type of fraction, kita buat lah. Alif, yang ni hang tak boleh jawab Alif, ketuk kepala hang. BR dot. Alif? Alif. Dia macam duduk dalam bilik kosong kan kena ada echo kan. So dia jadilah alif. Bilik kosong. Alif tak nak jawab soalan saya. Sabila? Free radical. Thank you. Yang ni kalau tak boleh jawab tak tahulah. Alright, free radical. Next, saya ada H2O. Jasmine? Jasmine? One? Nucleophile. Nucleophile. Thank you. Sebab dia ada kehadiran lone pair sekali lagi. Alright, yang seterusnya tiga-tiga ni senang. Yang senang tu saya jawab Alright, positif. Dia ada kehadiran positif, so dia cation ion. So ada je positif terus electrophile. Tak payah fikir. Ada je negatif, jumpa je negatif terus nucleophile. Tak payah fikir. Alright, kalau dia bagi charge, tu soalan paling senang dalam dunia. Okay, tu soalan paling senang dalam dunia. Okay, that's it. So BF3 pula. Ifan. Electrophile. Thank you. Electrophile. Your incomplete octet. Okay. CO2. Basit. Nick Azalina? Electrophile. Electrophile. Saya lukis CO2 untuk kamu, kamu teka daripada lukisan saya. Ada double bond. Ada 2 double bond lagi. Azalina? Electrophile lagi kah? Nucleophile. Nucleophile. Ni kelemahan soalan. Saya tak salahkan kamu bahawa kamu bagi jawapan nucleophile kat saya sebab soalan memang minta electrophile, nucleophile atau free radical. Tapi alang-alang saya nak ajar, saya nak betulkan lah. Ni kelemahan soalan. Saya rasa dia akan dipanggil nucleophilic site. Kita panggil dia nucleophilic site. Bukan nucleophile. Dia adalah kawasan yang kaya dengan elektron. Sebab kehadiran double bond ini. Kawasan ini kaya dengan elektron. Alright, dia bukan spesies ni kaya dengan elektron. Kawasan tu kaya dengan elektron. So dia nucleophilic site. Okay, lebih tepat dia nucleophilic site. Soalan macam ni, soalan 9B ni saya tak minat sangat. Kalau soalan this, okey lagi. Kita nampak dengan jelas dia electrophile ke nucleophile. Soalan yang lain macam CO2, macam PCl5 especially. PCl5 dia tak boleh tanya macam ni. Sebab PCl5 dia boleh jadi nucleophile, dia boleh jadi electrophile, depends on reaction dengan siapa. Sebab kita sentiasa, dari tadi saya cakap, positif akan react dengan negatif. Negatif, alright, akan react dengan positif. So electrophile akan react dengan nucleophile. Okay, so dia akan jadi electrophile atau nucleophile, dia sebenarnya sangat bergantung pada partner dia siapa sekarang. Okay, so soalan macam ni sebenarnya saya tak minat sangat lah. Tapi bolehlah nak jawab sebagai latihan. Saya tak minat sangat soalan macam ni.
So kehadiran double bond kat sini sekali lagi sama macam CO2 kamu, kita biasanya panggil dia nucleophilic site, kawasan nucleophilic. Okay, kawasan nucleophilic site. CH3OH, saya baru bincang tadi dalam bila kita bincang site, CH3OH, jumpa carbon dengan OH, jumpa carbon dengan double bond O, jumpa carbon dengan Br ke, dengan Cl ke, benda ni terus kita panggil apa? Electrophile. Electrophilic site. Thank you. Lebih tepat adalah electrophilic site, kawasan yang miskin dengan elektron, kawasan positif. Electrophilic site. Okay. PCl5 ni, saya dengan jujur saya pun tak sanggup nak bagi jawapan electrophile ke nucleophile. Dia boleh jadi dua-dua. Dia sangat bergantung pada orang sebelah dia siapa sekarang. Kalau orang sebelah dia adalah orang yang sangat kaya dengan elektron, dia akan jadi orang yang tak kaya lah. Kan kadang-kadang bila kamu kata sama, konsep yang sama, bila kamu kata Miss Wong gemuk, dia kena tengok dia compare dengan siapa. Betul Azif? Alright, macam konsep macam tu. So dia nak jadi kaya dengan elektron, dia kena depends partner dia siapa. Dia nak jadi miskin dengan elektron, dia kena depends partner dia siapa. So soalan ni saya tak nak bagi jawapan. Sebab dia boleh jadi. Alright. Okay, soalan macam ni jangan risau, kalau dia keluar, dia akan keluar yang sangat obvious. Biasanya dia akan keluar yang sangat obvious, kamu nampak dia adalah apa. So jangan risaulah. Okay. Alright, soalan setakat ni. Madam. Ya. Yang C double bond O tu kan, kenapa kita tak classify dia electrophilic site? Alright. Yang C double bond O tu kenapa kita tak classify dia sebagai electrophilic site? Sebab sebelum elektron tu wujud, okay, sebelum elektron tu sekarang kita kata kaya, dua-dua elektron tu akan cenderung dan duduk ke arah oksigen. Dia akan cenderung dan duduk ke arah oksigen. Bila dia cenderung dan duduk ke arah oksigen sayang, dia akan wujud keadaan partially positif dengan partially negatif. Alright, dia kaya dengan elektron. Saya faham maksud Azim. Dia double bond Miss Wong. Kenapa dia tak jadi nucleophilic site? Betul? Kenapa dia tak jadi kawasan yang kaya dengan elektron? Sebab elektron tu tak duduk sama rata. Elektron tu dari awal dia dah memang duduk ke arah oksigen. So dia dah wujud keadaan partially positif, partially negatif. Dia wujud keadaan heterolytic cleavage. Bila dia heterolytic cleavage, dia akan hasilkan cation, dia akan hasilkan anion. So kawasan ni tak sama rata dah. Dalam otak kamu mungkin fikir, kenapa yang ni tak jadi macam tu? Betul? Sebab yang ni balance kiri kanan weh. Alright. Sebab carbon dioxide CO2 adalah non-polar molecule. Dia akan jadi non-polar molecule. Sebab kiri kanan dia sama rata. Okay. C double bond O yang saya maksudkan kat sini, C double bond O yang teacher maksudkan kat sini, structure dia adalah mungkin aldehyde atau ketone. Contoh, dia mungkin adalah like this. Kalau dia adalah aldehyde dan ketone sayang, kalau dia adalah aldehyde dan ketone, nampak tak saya pegang C double bond O? Orang lain tu carbon dengan hidrogen dia. Betul? Saya tak ada C double bond O satu lagi. Untuk balancekan dia. Sebab tu dia jadi partially negatif, dia jadi partially positif. Menjawab soalan? Okay. Alright, good question. Okay, next. Soalan macam ni lebih sesuai. Soalan ini lebih sesuai untuk tanya sama ada dia free radical, electrophile atau nucleophile. Kenapa? Sebab saya tahu dia react dengan apa. Soalan macam ni boleh keluar dalam exam. Sebab kita tahu dia react dengan apa. Dan bila, macam biasa sayang, bila positif, bila negatif, otak saya tak payah berjalan sangat pun, positif, terus electrophile. Positif kan? A adalah electrophile. B, terus nucleophile. Tak ada apa. Okay? Sebab dia dah bagi dah charge positif, dia dah bagi dah charge negatif. Terus electrophile adalah positif, nucleophile negatif. Jangan salah ejak. Okay? Apa ni? Ejaan tu. Okay, case macam ni. Case macam ni wujud. Dan sekarang kamu tak ingat siapa electrophile, siapa nucleophile. Tak perlu ingat dua-dua.
ingat salah seorang je. Alright, tak perlu ingat dua-dua, ingat salah seorang. Dan antara yang saya senang nak ingat kat sini, saya rasa adalah CH3Cl. Kenapa? Sebab CH3Cl adalah this. Ingat tak? Karbon duduk dengan X, karbon duduk dengan X, karbon duduk dengan klorin, bromin, iodine tu automatically jadi positif, negatif. Dan kita akan tengok positif ni. Electrophilic site. So C akan automatically jadi electrophilic site. Dan kenapa saya kata kamu tak perlu hafal dua-dua? Kalau dia adalah electrophilic site, ingat tak konsep nukleo mesti adalah pasangan dengan elektron. Okay, kalau seorang positif, seorang lagi mesti negatif. Sebab tu saya kata tak payah hafal dua-dua pun. Kalau kamu dah boleh tentukan seorang, kamu dah tak perlu fikir seorang lagi. Kamu boleh tentukan dia sebagai electrophilic site. Orang sebelah tu terus nucleophile. Orang sebelah tu akan terus jadi nucleophile. Okay? Dalam silibus kita, seorang jadi elektro, seorang jadi nukleo. Mesti. So kalau dia ada dua, dia tanya C dengan D, kamu tak ingat AlCl3 tu apa? Tak apa. Ingat seorang, cukup dah. Kamu hanya perlu ingat seorang. Okay, kamu hanya perlu boleh identify seorang dengan kata lain. Kalau kamu dah jumpa seorang, seorang lagi tu terus tentang dia. Like this. Keluar double bond dengan H+. Obviously, yang mana senang nak tentukan dulu. Double bond ke H+? H+. Betul ya? H+, betul. Sebab kehadiran positif. Terus H+ akan jadi electrophile. Sebab positif tu. Untuk double bond, tak payah fikir pun weh. Kalau H+ tu dah electrophile, double bond tu terus nucleophilic site. Terus. Konsep kamu kena satu. Seorang positif, seorang lagi mesti negatif. Kalau seorang tu electrophile, seorang lagi mesti nucleophile. Itu sahaja. Dan hidup kamu senang. Okay? Boleh? Sama? Saya ada yang ni. Yang ni lagi senang weh. Ni hang tak boleh betul, aku ketuk pula. Titik, titik. Dua-dua akan jadi free radical. Yang ni tak payah nak cerita apa free radical, nak apa lagi. Alright, habis. Okay, yang ni free radical. Tu pun salah sebab tak ada UV. Jahat aku. Oh, dalam keadaan ni tak ada UV. Okay, betul tu. Alright, that is a free radical. Yang ni senang. Yang ni tak ada apa nak disembangkan. So, sebelum kita move on kepada type of reaction, saya just nak ingatkan satu, kalau A dengan B, A nucleophile, B electrophile. Terus. Kalau X dengan Y, X adalah nucleophile, Y electrophile. Terus. Tak ada argument kat situ. Okay? So, bila kamu nak tentukan, kamu tak perlu tentukan dua-dua. Check seorang je. Check seorang, confirm yang tu betul, seorang lagi, yang seorang lagi tu lah. Alright, yang bertentangan dengan dia. Simple. Okay? Question so far? Yang soalan nombor 2 tadi. AlCl3 tu bukan dia electrophile ke? Sebab tu saya kata dia akan depends on pasangan dia siapa. Alright? AlCl3 adalah incomplete octet. CH3 adalah electrophilic site. Dah? CH3 akan buang elektron, yang ni terima Cl minus sat. Ini partially positive, partially negative. Yang ni incomplete octet. So yang ni jadi positive, so Cl keluar. Cl keluar, AlCl4 minus. So yang ni akan terima Cl minus. Nucleophile terima Cl minus. Electrophile. Saya rasa yang ni betul. Pelik. Saya rasa yang ni betul. Start. Soalan ni dah betul. Soalan tak betul, suka hati hang Bukan soalan ni betul tak? Tu kan saya pun tengah fikir soalan ni betul tak.
Soalan ni betul, cuma reaction dia tak ambil lah sebab dia masih pegang positif dengan negatif. So let's see. Saya baru nak share skema macam biasa. Saya kan jenis tak ada skema jawapan. Tak ada, saya tak ambil. Konon-konon pandai. Rupa-rupanya tak pandai. Saya tak ada jawapan apa, saya tak ambil. Nanti saya tanya balik. Tapi dia kena bertentangan. Dia takkan jadi seorang dia takkan jadi dua-dua tu electrophile. Dia tak boleh jadi dua-dua tu electrophile. Mana boleh positif react dengan positif? Right? Electrophilic site. Yang ni confirm electrophilic site. Sebab positif ini CL akan keluar seperti yang saya janjikan lah. CL keluar, CH3 je yang kekal. So dia electrophilic site. Yang ni lah. Tak tahu. Nanti saya tanya balik. Saya tanya balik soalan ni betul ke tak? Betul. Okay, tak apa, kita KIV dulu soalan ni. Nanti saya check balik. Alright, nanti saya check. Okay, kalau jawab soalan ni, dia kan satu tu kan tulis site ke ada saja je tulis site satu lagi. Biasanya kalau soalan, dia memang kena seorang elektro, seorang nuklear. Fikir logik lah. Negatif dengan positif. So kalau kamu nak buat reaction, mestilah ada antara negatif dengan positif. Betul? Alright, dia takkan negatif react dengan negatif. Siapa nak ambil positif tu? Banyak gila elektron dalam tu. Alright, elektron, orang yang lebih elektron takkan pergi kawan dengan orang yang lebih elektron. Sebab saya dah negatif dah. Saya pergi kat sana, ada daya tolakkan je. Mana nak tarik? Betul? Alright? Ini nanti saya tanya balik. Saya tak ada jawapan, saya tak ada apa kat sini. Macam biasa, konon pandai kan? Tak ambil jawapan pun. Macam biasa lah aku. Ada kot kat office jawapan dia, tak ambil. Nantilah, saya check balik yang ni. Okay, tapi setakat yang kita akan jumpa nanti untuk type of reaction nanti, kamu akan jumpa keadaan macam ni. Seorang electrophile, seorang nucleophile. Confirm. Okay, thank you for the question Azim. Saya check balik nanti Alright. So, ni adalah basic. Yang kita tengok ni sekarang adalah basic pasal homolytic cleavage, heterolytic cleavage and electrophile, nucleophile. Kita banyak tekankan pada electrophile dan nucleophile dan kita tak tengok sangat pada free radical sebab free radical tu dia duduk seorang-seorang. Kalau dia homolytic, kalau dia adalah non-polar bond, dia akan pecah ikatan tu symmetrically, dia hasilkan free radical dan free radical cara kita tulis tu adalah titik tai lalat tu. So dia tak ada kaitan sangat dengan electrophile dengan nucleophile, dia duduk seorang-seorang. Alright, so yang tu adalah yang senang nak bezakan. Electrophile dengan nucleophile pula, cara nak bezakan siapa kaya dengan elektron, siapa miskin dengan elektron. Yang kaya dengan elektron jadi negatif, nucleophile. Yang miskin dengan elektron jadi positif, electrophile. Itu adalah conclusion dia. Okay? Kita akan masuk kepada type of reaction kat sini. Dan Alif, tak apa, Alif dah jawab soalan tadi, dah dengar suara dia sikit. Wani? Wani? Wani ada ke tak ada pun saya tak sure. Soleha hari ni diam je. Soleha, how many type of reaction we are having? 3. 3. The first one? Substitution reaction. Substitution. Okay. Alif, type of reaction satu lagi? Shakira? Elimination. Elimination. Thank you. Alright, satu lagi. Aisyah Adibah.
Addition reaction. Addition, thank you Alif. Alright, so saya ada 3 type of reaction over here. We start with substitution, elimination, addition. Okay, kita ada 3 kat depan ni. So, saya bagi keyword yang sangat senang dalam proses dalam YouTube. Itulah perkataan yang kamu kena tahu. Substitution adalah ganti. Ataupun kita panggil replace. Addition. Alright. So, ganti atau replace. Macam mana nak ganti something? Okay, macam mana nak ganti something? Saya kena buang dulu benda tu, baru saya boleh ganti. Ganti maksudnya, kalau dalam kelas kamu sekarang ada 18 orang, saya ada 18 kerusi sahaja. Dan saya tak boleh tambah kerusi. So, apa yang saya nak buat adalah, saya kena halau salah seorang, baru saya boleh bawa masuk student baru. Itu nama ganti. So, dalam proses ganti, alright, saya kena buang dulu. Lepas tu saya masuk balik. Masuk yang baru. So, ni proses substitution. Saya kena buang dulu, lepas tu baru saya boleh masuk yang baru. Sebab tu saya bagi contoh yang sangat senang dalam video. Siapa yang dah tengok video tu, saya bagi contoh yang senang. Saya ada kotak. Alright, saya ada 3 kotak. So, apa maksud ganti kat sini adalah bila saya buat reaction, saya masih ada 3 kerusi tetapi saya ganti dengan benda baru. 3 kerusi maksud teacher. Kerusi pertama, kerusi kedua, kerusi ketiga. Saya ada 3 slot, 3 tempat. Bilangan tempat saya kekal 3 sebelum dan 3 selepas. Tetapi apa yang berubah adalah square ini keluar dan diganti oleh bulatan ni. Macam mana kita boleh ganti? Kita kena keluarkan dia dulu, baru saya boleh masuk yang baru. So saya kena keluarkan dia dulu, saya kena buang, baru saya masuk yang baru. Dan dalam substitution, benda antara yang kamu boleh identify substitution, satu je sayang, bilangan kerusi tu tak berubah. Bilangan ikatan tu tak boleh ubah. Kalau dia adalah 4 single bond, dia kena kekal 4 single bond. Itu maksud ganti. Alright, cuma single bond tu orang lain pegang. Okay. So, that is substitution. Kalau elimination, kita ada proses buang. Kita remove. Dia satu proses je. Proses dia adalah buang. Alright, kita remove dan kita tak ada proses kedua. That's it, the end. Okay, lepas tu and habis dah, tak ada apa. Apa maksud kat sini elimination? Senang. Saya still guna 3 kotak. Saya ada 3 kotak dari awal. Saya ada 3 kerusi dari awal. Dan apa yang saya buat dalam proses elimination? Saya buang dan saya tak tambah balik apa-apa. So daripada 3 kerusi, saya jadi 2 kerusi. Saya buang. Okay, saya ada 18 student kat sini. Lepas tu ada seorang tu asyik tidur je dalam kelas saya. So saya buangkan dia. Azim saya tak buang kamu Azim. I mean I love everybody over here. Okay, saya tak buang Azim sampai jurusan saya tak buang. I will keep waking you up. Okay. So, okay. Kat ni kalau duduk dalam kelas ni kena baling maka tak tahu berapa kali dah. Okay. I try my best, madam. Itulah. Okay, so saya takkan buang kamu. Okay, saya takkan buang Azim lah. Tapi kat sini apa yang berlaku adalah kita buang. Daripada 19 orang, kita buang seorang, kita tinggal 18. Alright, kita memang buang habis-habis. Tak ganti dah, tak masuk balik yang baru. Tak ada kawan baru. Okay, itu proses elimination. Dengan kata lain, kalau saya ada 4 single bond, saya akan berubah mungkin jadi double bond. Kalau tadi dalam substitution saya ada 4 single bond, katakan saya letak dia X, 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 X. Bila saya buat substitution, 4 single bond kekal. Tapi salah seorang X tu saya ganti dengan Z. Yang tu substitution. Ikatan ni kekal, tapi saya ganti dengan orang lain. Yang ni 4 ikatan, saya jadikan 4 ikatan tu jadi double bond. So saya dah buang salah satu tempat. Saya dah buang salah satu ikatan. Okay, itu nama buang. Addition, lagi senang. Addition, nama pun addition lah. Okay, apa yang kita buat kat addition, kita tambah. Kita hanya tambah. Alright, we only add in. Kita tak buang apa-apa. Alright, saya tak buang apa-apa, saya hanya tambah. So, saya mula dengan 3 kerusi.
Saya buat reaction, 3 orang tu kekal. 3 kerusi tu kekal. Saya tambah seorang kawan baru. So apa proses ni? Saya bermula dengan 3 kerusi, saya berakhir dengan 4 kerusi. Saya ada kawan baru. Tu nama tambah. Dan yang paling penting, beza substitution dengan addition. Substitution, saya ganti tempat ni dengan orang lain. Dalam addition, sayang, kita tak ganti siapa-siapa tau. Bermakna bilangan karbon pegang berapa hidrogen semua sama. Alright, bilangan atom yang ada dari awal tu sama. Cuma kita masukkan kawan baru. So 18 orang yang ada dalam kelas saya sekarang kekal sama. Cuma kita tambah kawan baru. Okay, tu maksud dia. Boleh beza yang ni setakat ni? Alright, yang ni saya rasa senang. Yang ni mungkin kamu boleh buat, tak ada masalah. Alright, yang ni tak ada masalah. Okay, senang. Dia tip satu je. Nak nampak dia substitution ke, addition ke, elimination ke, kembangkan apa yang soalan bagi. Soalan akan bagi dalam bentuk content, soalan akan bagi dalam bentuk yang kamu tak nampak. So apa yang kamu buat, kamu kembangkan. Okay, contoh saya bagi contoh, kita bagi contoh yang senang. Saya nak bagi nampak dulu, alright, bahawa dia ganti. Okay, tak payah tentukan pun type of reaction apa terlebih dahulu. Saya just nak tunjuk dia ganti. So, dia boleh jadi like this. So, nak tahu dia adalah substitution atau tak sayang, senang je. Kita identify perubahan berlaku kat mana. Kita check dari kiri sampai kanan, kita tentukan perubahan berlaku kat mana. CH3 kekal, CH3 kekal. CH2 kekal, CH2 kekal. CH3 ubah jadi CH2Br. So highlight pada orang yang ada perubahan. Highlight pada orang yang ada perubahan. Dan bila saya kata kembangkan, tak payah kembang semua orang. Kembangkan bahagian yang ada perubahan sahaja. Tak perlu expand semua orang. Bukan hang nak guna pun belakang tu. Hang hanya akan expand orang yang ada perubahan. Highlight pada kawasan yang ada perubahan tu. Ni kawasan yang ada perubahan. Dan kamu akan check. Hidrogen kekal, hidrogen kekal. Hidrogen kekal, hidrogen kekal. So tempat ini, H ini, Br. So kita tambah atau kita ganti? Ganti. Kita ganti sebab kita akan buang dulu hidrogen ni, lepas tu kita ganti dengan Br. So dia adalah proses ganti. Berbeza dengan kalau teacher nak tambah. Apa maksud kalau teacher nak tambah? Okay, saya nak, sebab yang ni yang kamu kadang-kadang tak nampak. So saya nak tunjuk apa beza bila kamu tambah. Proses ni. So sama, kita akan check dari kiri ke kanan, identify yang ada perubahan. CH3, CH3 kekal. CH jadi CHBr. So yang ni ada perubahan. Double bond jadi single bond. Sekarang ni CH2. Tapi yang ni CH2 juga, tetapi dengan Br. So ubah juga. Ni pun ubah juga. Macam biasa, kita kembangkan yang ada perubahan je. CH3 kekal, tak berubah. So tak payah kembangkan lah. C pegang H, pegang double bond, pegang H2. Bahagian ni ada perubahan. So CH3 kat sini kekal. Saya pegang H, saya pegang Br. Saya pegang single bond, H, Br. So kita highlight balik kat kawasan yang ada perubahan. Ni kawasan yang ada perubahan. Ni kawasan yang ada perubahan. Kita hanya nak fokus pada kawasan yang ada perubahan dan saya nak kamu nampak bahawa dia adalah tambah. Macam mana nak tahu dia adalah tambah? Hidrogen pada karbon tengah ada satu. Hidrogen pada karbon tengah ada satu. Hidrogen kat karbon tepi ada dua. Hidrogen kat karbon tepi ada dua. Benda yang ada dari awal kekal ada. Benda yang wujud dari awal tu kekal ada sayang. Alright, cuma sekarang kita ada kawan baru.
So yang ni adalah proses tambah. Nampak beza? Alright, ganti bermakna kena ada orang keluar baru kita boleh ganti. Nama ganti. Kalau tambah, orang yang ada dari awal kekal. Orang yang ada dari awal kekal. Tak ada siapa perlu keluar. Kita hanya tambah kawan baru. Nampak? Jelas? Alright? Boleh beza ya? Alright? So, kalau boleh beza. Kita tengok substitution dulu. Alright, yang ni Jaya nak bincang banyak. Substitution ada 3 jenis. Alright, substitution ada 3 jenis. Saya ada kita mula dengan free radical dulu. Saya ada free radical substitution. Saya ada electrophilic aromatic substitution. Kita ada satu lagi nucleophilic substitution. First and foremost, sebelum saya mula bagi contoh. Sayang, philic, electrophilic aromatic substitution, nucleophilic substitution. Okay? Alright, philic kat sini adalah kata kerja. Kalau dia adalah nama proses, kita guna philic. Dalam 3 ni, saya tak nak bincang 3-3. Kita akan tengok contoh. Saya nak bincang this one. Sebab this one senang nak identify. Saya nak bincang yang ni je. So, alright, saya nak tunjuk contoh. Bila masa dia akan jadi electrophilic aromatic substitution? Sangat-sangat senang. Alright, bila masa dia nak jadi electrophilic aromatic substitution? Bila perubahan itu berlaku pada benzene ring directly. Ingat benzene ring? This one. Okay. Dan kita kena ingat satu benda. Setiap karbon pada benzene ring sayang pegang hidrogen. Setiap karbon dalam benzene ring pegang satu hidrogen yang di mana keluar 10 soalan, 20 soalan tu takkan bagi hidrogen ni. Kamu kena ingat sendiri. Bila dia bagi benzene ring, dia takkan tunjuk hidrogen ni. Satu. Kedua, apa maksud teacher kalau perubahan tu berlaku directly pada benzene ring adalah contoh saya react dengan Br2, kehadiran FeBr3 sebagai catalyst dan saya dapat produk like this. Ini produk saya. Bila saya kata berlaku directly pada benzene ring adalah perubahan yang berlaku directly pada 6 hidrogen. Mana-mana satu hidrogen yang duduk dekat benzene ring. Tak langkau karbon, tak duduk dengan karbon, tak langkau apa-apa kat luar. Perubahan berlaku directly pada benzene ring. Dan kita akan panggil yang tu sebagai electrophilic aromatic substitution. Pertama, dia adalah substitution. Dia adalah substitution sebab Br menggantikan hidrogen ini. Setuju? Kenapa dia adalah electrophilic aromatic? Sebab Br adalah orang yang sangat-sangat kaya dengan elektron. Bila dia sangat-sangat kaya dengan elektron, dia adalah nucleophilic site yang sangat kaya. Kawasan yang extremely kaya dengan elektron. Dan kalau dia nucleophilic site sayang, orang yang attack dia mesti electrophile. Sebab tu saya selalu cakap, kamu akan selalu kata, teacher, kenapa Br2 jadi electrophile? Kenapa Br2Cl2 boleh jadi electrophile? Kenapa dia jadi orang positif? Bukan ke selalu Br2 minus? Betul? Tak tahu budak akan duk confuse, kenapa Br nak jadi positif? Br akan jadi positif, tengok pasangan dia siapa weh. Kalau Br compare dengan hidrogen, kalau Br minus akan dapat, kalau yang saya compare adalah H+. Okey lah, saya jadi kaya dengan elektron lah. Tapi kalau Br saya hari ini compare dengan benzene ring, nampak bos tu pegang berapa double bond. Alright, ni benzene ring ni kaya gila dengan elektron. Setakat Br nak duduk sebelah dia, Br tu tak ada apa lah. Br daripada biasa kamu jumpa negatif, Br hari ni akan jadi Br positif.
Br ni akan jadi positif. Sebab apa? Sebab dia ada kawan dia, lawan dia tu, orang sebelah tu adalah orang yang kaya gila dengan elektron. Tahu? Okay, ni seorang pandai tapi kalau duduk sebelah Steve Jobs bodoh aku. Macam tu lah. Macam tu lah. Okay. Tak ada pandai pun, gurau je. Pandai depan kamu je. Okay. So, dia kena sangat-sangat bergantung pada orang sebelah dia adalah apa. Kalau orang sebelah dia sangat kaya dengan elektron, Br terus jadi orang yang miskin dengan elektron. Br jadi electrophile kat sini. Setuju lah? Okay. So, Br sekarang dah boleh jadi electrophile. Dah semua setuju. Siapa? What type of substitution? Kenapa nama dia electrophilic aromatic substitution? Kena ingat satu je. Nama adalah sentiasa diberi oleh orang yang membuat perubahan. Br adalah penyebab perubahan tu berlaku. Br tu yang menyebabkan substitution tu berlaku. Alright? So orang yang menyebabkan perubahan dapat nama. Nama-nama yang kamu belajar kat sejarah sebab dia buat something. Dia buat something sama ada baik atau buruk, dia dapat nama lah. Alright? Kamu kena iPhone, kamu kena Steve Jobs. Tapi lepas tu orang-orang CEO lepas tu orang tak kenal pun. Alright? So, kenapa? Sebab Steve Jobs yang buat iPhone tu. Dia yang buat Apple tu. So kamu kenal lah dia. Alright. So orang yang buat perubahan tu adalah orang yang dapat nama. Dan sekarang orang yang buat perubahan adalah electrophile. So electrophilic dapat nama lah. Okay. Kenapa saya nak bincang yang ni? Sebab yang ni sangat senang untuk identify. Kalau kamu jumpa je soalan yang berlaku perubahan directly. Berlaku perubahan directly pada diorang. Hidrogen yang duduk dengan benzin. Tak payah fikir dah weh. Ni je jawapan dia. Alright. Tetapi kalau teacher ada soalan ni. Dan sekarang perubahan teacher berlaku here. Salah tulis. Alright, right now this is my equation. Adakah perubahan tu berlaku directly pada benzene ring? Adakah perubahan tu berlaku directly pada benzene ring? Perubahan berlaku pada ni. Dia berlaku tak pada hidrogen yang duduk benzene ring? Tak ya? Dia ganti hidrogen yang duduk dengan CH3 kat luar tu. Dia ganti hidrogen yang duduk kat CH3 kat luar tu. So adakah yang ni akan jadi electrophilic aromatic substitution? Soalan ni akan jadi electrophilic aromatic substitution tak? Yes or no? Anybody? Not. No. Salsabila? Tak. Tak Ingat dah, bila saya kata electrophilic aromatic substitution, dia mesti kena berlaku hanya pada hidrogen yang duduk terus dengan benzene ring. Kalau dia duduk, dia ubah hidrogen yang dengan karbon kat luar tu cerita lain. Alright, tu cerita lain. Yang tu bukan dah jawapan dia. Okay, senang Yang ni antara yang senang lah. Yang ni saya nak ajar sebab dia senang. Memang itu je cara dia. So saya nak ajar. Yang lain kita akan tengok soalan terus dan kita akan tentukan type of reaction daripada soalan. Okay, saya akan bagi soalan ekstra, jangan risau. Saya ada soalan ekstra banyak lagi. Okay, over here. Macam biasa, first thing, kalau nak tentukan type of reaction, cari perubahan. Jangan cari orang yang sama. Tak payah tengok pada orang yang sama, kita hanya compare reactant dengan produk, cari dia beza kat mana. Kat sini, beza dia berlaku kat mana? OH. OH. Karbon yang pegang OH, karbon yang pegang Cl. Okay, karbon yang pegang OH, karbon yang pegang Cl. Ni tempat yang berlaku perubahan. Highlight kat sini je. Alright, lepas kamu highlight yang ni, kamu check orang lain. Benzin kekal, double bond O kekal, double bond O kekal. So tak ada perubahan. Soalan saya sekarang, yang pertama, berlaku tak directly pada benzene ring? Tak
Dia tak berlaku directly pada benzene ring sebab dia berlaku pada carbon yang pegang OH. Dia bukan berlaku pada hidrogen yang duduk dengan benzene ring. Okay, so bukan aromatic substitution. Kat sini obviously adalah OH dengan Cl. Soalan pertama, addition atau substitution? Substitution. Soleha kata substitution. Thank you. Kalau dia adalah substitution, siapa yang menyebabkan substitution tu berlaku? Cl adalah orang yang menyebabkan substitution tu berlaku. Cl selalunya kalau dalam kes macam ni, Cl akan jadi minus. Cl akan jadi minus. Cl hanya akan jadi positif kalau dia partner dengan benzene ring. So sekarang SOCl2, Cl ni akan jadi negatif. Kalau kamu tak nampak SOCl2 tu adalah negatif, kamu tak nampak dia sebagai nuclear. Kamu tak nampak dia sebagai nucleophile. Okay? Tak apa. Kita tengok pada carbon. Kita tengok pada carbon ini. Alright, kita tengok pada carbon ini. OH akan keluar. Diganti. Alright. C ni adalah partially positive. Yang ni partially negative. So carbon ni sekarang adalah partially positive. So kalau carbon ni partially positive, dia akan jadi electrophile. Alright, siapa yang boleh kawan dengan electrophile? Siapa yang boleh masuk dan kawan dengan C positif ni? Mestilah orang yang negatif. Sebab carbon ni positif. Nampak? Carbon ni positif. So kalau carbon ni sekarang positif, siapa yang boleh masuk kawan dengan carbon positif? Mestilah kawan dia negatif. Ingat kita pernah cerita, positif mesti pasangan dengan negatif. Sebab budak akan bagi alasan, teacher, saya tak tahu SOCl2 tu electrophile ke nucleophile. Okay? Tak payah cari dia. Cari kawan yang ada perubahan tu. So kalau C tu adalah electrophile, straight away chlorine tu adalah nucleophile. Dan chlorine tu adalah orang yang menyebabkan reaction berlaku. So dia akan jadi nucleophilic substitution. Philic. Kata kerja. Alright, kata kerja. Nampak? Alright. Bila kamu nak tentukan type of reaction, dia ada dua cara weh. Dia tak semestinya hang kena hafal, tak payah. Tengok bahagian mana yang kamu boleh tentukan. Something like this. Kita tengok perubahan yang berlaku. CH2 jadi CH3. CH2 jadi CH2Cl. So teacher akan kembangkan dua-dua. Double bond. H. H. Yang ni kembangkan supaya kamu nampak apa perubahan yang berlaku. So perubahan kita sekarang adalah pada carbon double bond, carbon jadi single bond dan dapat kawan baru. Dan yang paling penting, orang yang ada dari awal kekal. 4 hidrogen ni kekal, tak berubah. So kita tak buang apa-apa. So what type of reaction? Addition or substitution? Addition. Kata addition. So dia akan jadi addition sebab kita tambah. Soalan dia sekarang, what type of addition? Betul? Saya tak tahu, saya tak ingat. Kalau kamu rasa double bond senang nak tentukan atau HCl senang nak tentukan? Kalau saya suka double bond, senang. Kan? Double bond kamu nampak, kamu tahu dah, oh dia kaya dengan elektron ni. Electron rich. Bila electron rich, terus nuclear. Saya senang nak tengok macam tu. Dan bila dia nuclear, automatically HCl akan jadi elektron. Dan kalau HCl jadi elektron, siapa yang menyebabkan perubahan tu berlaku? H dengan Cl lah. Betul? Yang ni adalah orang yang menyebabkan perubahan tu berlaku. So, orang ni akan dapat nama sebab dia yang ditambah masuk. So, dia akan jadi electrophilic addition. Are we still together? Am I going too fast or are you not getting it? Yes, madam. Okay ke? Benda ni penting weh. Okay. Dia boleh keluar kat semua topik. Madam. Topik. Ya. Kalau yang dia lebih daripada single bond tu dia akan jadi neutrophile ke?
Ya. Nucleophile. Ya. okey. Kalau dia lebih daripada single bond, kalau dia double bond, kalau dia triple bond, tak payah fikir kan. Dia terus jadi nucleophile. Okey. Terus, memang terus. Alright, benzene ni semua terus jadi nucleophile. Okay? So untuk saya senang nak tentukan dia. Kamu tak semestinya tentukan dulu siapa yang buat perubahan, tak payah. Hang tentukan siapa yang senang. Sebab kalau orang tu nucleo, orang satu lagi mesti elektro. Macam tu je. Lepas tu baru kamu pilih balik siapa yang menyebabkan perubahan tu berlaku. Sebab sekarang ni antara masalah yang budak akan, masalah student senior-senior yang kamu akan masalah yang kamu akan wujud adalah dalam satu equation, saya akan ada nucleo, saya akan ada elektro. Betul? So kamu sekarang nak bagi nama. So siapa yang akan dapat nama? Always remember, yang dapat nama adalah orang yang menyebabkan perubahan. Bukan orang yang mengalami perubahan. Not the one that undergo changes. Is the one that making the changes. So who is added into? Siapa yang dimasukkan? Siapa yang mengganti? Yang tu yang akan dapat nama. Okay? So ingat yang tu. Next. Sekali lagi, saya ada double bond. Macam Ya. kenapa HCl tu electrophile bukan nucleophile? Good question. Very good question. Yang ni ingatkan nak ajar dalam topik 3. So ada orang tanya, saya ajar siap-siap. Kenapa dia adalah electrophile? Good question. Kenapa dia bukan nucleophile? Sebab dalam ni dia adalah H+, Cl-. Dan orang yang menyebabkan perubahan bukan Cl. Orang yang dimasukkan terlebih dahulu sebenarnya adalah H+. Kita akan belajar kat chapter alkene topik 3 nanti. Kamu dalam HCl kamu ada H+, kamu ada Cl-, betul? So electrophile, Azim kata electrophile patutnya positif lah. Betul? So yang dalam otak kamu mesti fikir Cl-. Otak kamu terus kat Cl-, betul? Padahal orang yang membuat perubahan tu bukan Cl-, H+. Orang yang masuk dari awal sebenarnya H+. Baru Cl menyusul di belakang. Alright, baru Cl duk merangkak nak masuk, nak tagih kasih sayang. Padahal orang hero bukan Cl, apa salah tengok hero. Hero dia sebenarnya adalah H+. Sebab tu dia electrophile. Very good question. Alright. Yang tu lah saya nak tanya awal lah tadi. Okay, setuju sekarang? Okay, ingat Alright, jangan risau. Sebab tu saya senang nak tengok macam ni. Double bond, dia nucleo. Yang ni terus elektro. So orang yang menyebabkan perubahan dapat nama elektro. Okay, sama juga kat sini. Satu lagi soalan. Double bond. So bila double bond, kamu nampak perubahan dia adalah tambah. Alright. Dia lagi satu. Tadi Azim ada tanya. Teacher, kalau dia adalah addition, adakah dia mesti double bond jadi single bond? Ya. Nama pun tambah. Nama pun tambah kan? So dia, kalau addition, kamu akan perasan semua addition adalah daripada double bond. Alright, yang ada kehadiran double bond, jadi single bond semua. Jadi single bond semua. Yang ni adalah proses tambah, nama pun tambah. So biasanya kalau tambah mesti adalah ada double bond, jadi single bond semua. Okay, sekali lagi, bila dia ada double bond, pacik ni automatically akan jadi nucleo. Dan H2O akan jadi elektro. Dan otak kamu sekali lagi, kenapa elektro? Sama, saya ada H+, saya ada OH-. Perubahan yang berlaku adalah kehadiran H dengan OH. Dan kalau kamu nak tahu, orang pertama yang masuk kat double bond tu bukan OH. Orang pertama yang masuk adalah H+. Orang yang menyebabkan perubahan, the so-called electrophile, sebenarnya adalah H+ ini. Okay. Alright, setuju Azim? Yang ni ke yang kamu nak tanya tadi? So jawapan untuk soalan kamu tadi, mesti kena ada double bond ke untuk addition? Ya. Untuk addition dia kena bergerak daripada double bond jadi single bond. Okay. So yang ni sekali lagi akan jadi electrophilic addition. Alright, electrophilic jangan salah sebab dia kata kerja. Yang lain okey, Sesabila okey, Nadira okey, Aisyah, Alia, dua-dua Alia Zahira, Ayuni, diam je hari ni.
Hampa forever tak ada soalan. Lain kali aku nak tulis 1 tambah 1 sama dengan 3. Hampa pun betul. Semua sentiasa betul. Ni kalau kelas ni tak ada Azim, tak ada Nadira, tak ada Izul, tak ada Irfan kadang-kadang. Alright, kelas ni macam saya cakap dengan dinding. Oh. Alright. Okay. So, next. Yang ni. Yang ni, jawapan kamu? Free radical substitution reaction. Guna Free Irfan? radical. Irfan buka mic tadi. saya Alright. Okay. Azim kata free radical substitution. Ada jawapan lain? Wan, setuju? Alia setuju? Setuju. Thank you. Let's see. Kalau setuju, Alia. Alia Zaira, kenapa dia adalah free radical substitution? Sebab CH4 tu dia jadi CH3Br. CH4 jadi CH3Br. So dia adalah substitution lah. Betul. Betul. Apa yang menggantikan apa? H. Br menggantikan H. Br menggantikan H. Thank you. Br menggantikan H dengan kata lain, Br akan dapat nama lah sebab Br yang buat proses tu. So next question for the whole class. Macam mana kamu tahu Br tu adalah free radical? Ada UV. Sebab ada UV. Sebab Awak kalau soalan ni saya letak UV, soalan ni salah lah. sebab dia BR. Jangan tengok 100% hanya pada UV tolong. Walaupun saya tahu yang tu akan berlaku lah. Saya dah pesan sekarang pun, hang bila tengok UV tu hang tak boleh lupa free radical lah. Reason betul dia bukan sebab hanya UV lah. Alright, reason betul sebab perkataan homolytic cleavage, perkataan non-polar bond. Okay, konsep dia adalah sebab kehadiran non-polar bond dengan homolytic cleavage. Macam Azim kata sebab dia adalah BR. BR kat sini adalah non-polar. Okay, pertama. Kedua, dia gantikan CH single bond. So dia adalah non-polar juga. Alright. So bila dua-dua ni adalah non-polar dan kehadiran UV. Kehadiran UV tu adalah sebagai syarat, salah satu syarat dia. Sebab tu dia akan jadi homolytic cleavage. Kamu kena check bonding. Kamu kena make sure dua-dua orang yang menyebabkan perubahan, yang akan berlaku perubahan, dua-dua orang tu adalah non-polar bond. Baru dia akan jadi free radical. Kalau salah seorang undergo homolytic, kalau salah seorang jadi heterolytic, positif atau negatif, dia takkan jadi free radical dah. Alright, free radical syarat dia mesti adalah non-polar bond, dia mesti undergo homolytic cleavage. Okay, baru dia jadi free radical substitution. Hang jangan wait, sekejap lagi saya bagi soalannya, semua saya letak UV. Hang apa salah? Hang buat dalam makmal semua ada cahaya matahari kan? Awak hang buat dalam bilik gelap kan yang lain? Tak kan? UV tu sebagai salah satu syarat, bukan syarat utama. Okay, so it's a free radical substitution over here. Next, this one. Answer? Addition or substitution? Substitution. Substitution. What type of substitution is it? Electrophilic aromatic substitution. Apa menggantikan apa? NO2 menggantikan H. NO2 menggantikan H. Very good. Jawapan Izzul kat situ adalah electrophilic aromatic substitution. Satu-satunya yang akan berlaku directly pada benzene ring. Dalam soalan benzene ring, keluar, dia memang keluar macam ni je. Dia takkan tunjuk hidrogen sebab saya nak kamu buat salah. Kalau kamu nak tahu bila saya bagi benzene ring, saya memang takkan tunjuk hidrogen sebab saya nak kamu buat salah. Tapi kamu kena tahu dalam benzene ring akan pegang hidrogen. Dan seperti yang saya ajar tadi, kalau ada proses apa-apa yang berlaku perubahan directly pada mana-mana hidrogen 6 ini,
dia akan terus jadi electrophilic aromatic substitution. Terus. Sebab benzene ring mesti akan jadi nucleo, kehadiran double bond yang banyak. Alright. Nucleophile. HNO3 akan terus jadi electrophile. Terus. Okay. Electrophile kita adalah NO2 positif kat sini. Alright, dia akan terus jadi electrophile. So electrophilic aromatic substitution, orang yang menyebabkan perubahan dapat nama. Ingat yang tu. Okay, ingat yang tu. Senang. Next. This one. Elimination. Elimination. Apa yang dibuang? H. H je. PR. H dengan Br. Kita tengok yang ada perubahan CH3 jadi CH2. CHBr jadi CH. So CH3 ni kekal. So kita kembangkan yang ada perubahan. Kalau dalam exam tak nampak, kembangkan. Tak payah duk gagal nak tengok juga, nak imagine semua, tak payah imagine lah. Imagine buat apa? Belajar kimia ni tak payah imagine. Kena tulis je. So kamu akan nampak perubahan berlaku pada ini dan ini. Kat sini. So apa yang keluar? 2H kekal, 1H belak. 1H kekal, Br belak. Dan bila dia dah keluar, kita keluar lah. Kita tak tambah balik, kita tak masukkan balik. Sebab tu dia jadi elimination. Elimination ni dia adalah terbalik dengan addition kalau kamu perasan. Addition bergerak daripada double bond, kita tambah dan dia jadi single bond, single bond, single bond. Tapi kalau elimination, dia daripada single bond, single bond, single bond, dia akan buang something jadi double bond. Nampak? Alright, elimination paling senang. Sebab elimination tak ada type-type dah, tak ada electro, tak ada nucleo, dia buang-buang, keluar-keluar. Alright, sebab kita hanya ada proses buang, kita tak ada proses ganti atau tambah. Alright, yang dia senang. Dengan syarat satu je, kembangkan. Kamu akan nampak sama ada dia keluar atau dia ganti. Okay, very easy. Next, kat sini. Elimination. Kita buang apa Zin? BR. Berapa BR? 2 BR. Kita buang 2 BR. 2 BR ni keluar, ganti dengan double bond. Dan kamu akan nampak hidrogen yang ada kekal ada. BR keluar tidak diganti. So dia jadi elimination. Easy. Alright, kimia boleh dapat A. Last but not least, this one. Identify the nucleophile and electrophile, soalan yang sangat senang. Identify the nucleophile dengan electrophile dalam soalan ni. Rasa-rasa kita nak identify OH minus dulu ke CH3Cl dulu? Mana lagi senang dalam kes ni? OH minus. OH minus, terus OH minus jadi nucleophile. Kalau dia jadi nucleophile, pacik ni terus jadi electrophile. Dengan lebih tepat, electrophilic site, C positif tu. Okay? State the type of reaction. Soalan saya, what type of reaction? Saya nak... Nadira? Tak apa, dah jawab dah. Nadira? Alif? Type of reaction, Alif? Alright, yang lain? Jawapan? Nucleophile substitution. Alright, nucleophilic substitution. Dia adalah substitution sebab OH akan menggantikan Cl. OH menggantikan Cl. So dia adalah substitution. Dan siapa yang dapat nama kat sini? Orang yang menyebabkan substitution tu berlaku. So dia akan jadi nucleophilic. Line yang lambat dah hari ni.
Semua respon lambat. Miss lain lambat. Itulah. Semalam kelas saya pagi lagi tak. Lain problem. Itulah. Alright. Okay, so dia akan jadi nucleophilic substitution kat sini sebab OH minus yang menyebabkan perubahan. Okay, so conclusion of the day. Conclusion of the day adalah kalau salah seorang tu nucleophile, seorang lagi mesti electron. Conclusion pertama. Kedua, bila nak tentukan addition substitution saya rasa tak ada masalah. Nak tentukan yang ni saya rasa tak ada masalah. Nak tentukan apa jenis substitution dengan apa jenis addition tu masalah. Dan always remember one thing. Orang yang membuat perubahan tu adalah orang yang dapat nama. Okay? The person that making the changes is the one getting the names. Alright? Remember yang tu. So, question so far? Tak ada. Tak ada. Alright, saya ada soalan ekstra saya nak bagi kat Google Classroom untuk weekend kamu yang panjang, untuk kelas esok yang saya cancel. So saya akan bagi soalan ekstra, 2 set soalan ekstra kat Google Classroom. Ada due date dia lah, buat dan hantar. Okay? Question? Tak ada apa? Line sangat teruk. So kalau apa-apa yang tak faham, yang tak nampak tu tanya balik kat WhatsApp boleh, tengok balik video yang saya upload kat YouTube boleh. Alright, tanya balik benda ni, benda asas ni penting. Dan kita akan jumpa minggu depan dengan topik 2 alkane. Make sure nota ada, beli. Dan satu lagi, chem score topik 1 dah beli? Chem score dah beli, topik 1, topik 2, topik 3? Chem score topik 1? Ya, chem score topik 1 tolong buat. Saya akan kutip minggu depan, hujung minggu depan. Chem score topik 1 tolong siapkan. Okay, ada apa-apa yang tak boleh buat dalam topik chem score, PM saya. Alright, so kalau tak ada apa, I think that's it for today. Alright, I think that's it for today. And make sure buat kerja ekstra yang saya bagi nanti. Have a good day. Saya kesian line kamu tahu. Pergi restart balik handphone kamu. Alright, thank you. Have a good day. Berapa amat terlalu benar. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright, Thank you, madam. Selamat beraya. thank you. Dia bila cakap thank you tu semua orang boleh buka mic, semua online okey. Nyampar aku. Bila tanya soalan dan line tak okey. Miss. Ya, Miss. ya Aisyah. Tapi Fatih saya dengan Aisyah. Fatih dengan Aisyah, okey. Alright, tak apa saya ambil dah. Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.